masuk Islam. Dan juga pada waktu itulah Anatolia ni Turki masuk Islam secara berbondong-bondong, ya. Bahkan Sami Buddha di Tibet, ini ditulis di dalam kitab Futuh Al-Buldan, yang ditulis oleh Al-Baladuri, ya. Ada kitabnya yang menceritakan bagaimana orang-orang Tibet ni menulis surat yang sama kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kirimkanlah kami seorang pendakwah yang boleh mengajarkan kami tentang Islam. Sebagaimana surat yang sama diutus oleh Sri Indravarman tadi, ya. Dan maknanya kita tengok pula rujukan Cina yang ditulis Chua Jukua, dia kata pada tahun 717 tu ada satu delegasi 35 buah kapal. Maknanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz hantar satu delegasi yang masuk ke Muara Takus. Muara Takus ni tak jauh daripada Palembang, ya. 35 buah kapal. Bayangkan kalau 35 buah kapal, kalau satu kapal 50 orang, minimal 50 orang lah. Kalau 35 berapa? Berapa? 350, berapa ribu? Ya? Berapa ribu? Begitu sekali walaupun Khalifah Umar bin Abdul Aziz sendiri tak pergi, ya, tapi dia hantar satu delegasi yang cukup besar untuk menyambut, ya, satu permintaan yang lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Lihat, ya. Sedangkan umur Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni tak lama, 2,5 tahun je. Dalam tempoh 2,5 tahun tu, dia telah mengislamkan sebahagian besar daripada dunia Islam yang kita tahu pada hari ini, ya. Yang seolah-olah macam telah sampai dia punya apa kita panggil, dia punya saturation point dia. Bukanlah nak kata khalifah yang 4 tu tidak efektif, ya. Tapi dia terpaksa berdepan dengan Kristian, dia dekat Biladu Syam, berdepan dengan Rom, berdepan dengan Parsi. Itu zaman daripada Saidina Abu Bakar sehinggalah Saidina Muawiyah, ya. Tapi kemudian selepas tu Islamic Empire ni terus berkembang, ya. Tapi tak berkesan, terutama selepas pada zaman Bani Umayyah. Ana nak cerita satu contoh. Seorang general Muslim yang bernama Muhammad Ibn Qasim yang dihantar ke India, Sind. Waktu tu anda minta antum tandakan dalam peta, Sind dekat mana? Utara India, ya. Jadi seorang panglima Muslim bernama Muhammad Ibn Qasim dihantar. Siapa yang hantar dia? Dia hidup di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan kalau tak silap, yang Perdana Menteri dia sangat terkenal iaitu Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi. Siapa tak kenal Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi? Dialah yang menyerang Kaabah dengan menjenik, ya, dengan plastik gergasi, ya, sehingga pecah Kaabah, dan dia ditentang oleh penduduk Mekah, ya. Antaranya Abdullah bin Zubair, anak kepada sahabat Zubair bin Al-Awwam yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah SAW, salah seorang daripada 10, ya. Anak dia Abdullah bin Zubair itu, ibu dia tak lain dan tak bukan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, ya. Waktu itu sudah buta, tapi dia tahu mayat yang tergantung dekat Kaabah tu mayat anak dia. Lalu dia sebutlah ungkapan yang masyhur ini, Aish Shazizan au Mutsyahidan. Sehingga dia kutip oleh orang-orang Aceh ketika dia berdepan dengan Belanda, ya, selama 80 tahun, 1873 sampailah menjelang Perang Dunia Kedua 1942. Apa slogan orang Aceh? Ya, hidup sare, mati syahid, ya, maksudnya hidup mulia, mati syahid. Dia ambil tu bulat-bulat daripada kata-kata Asma binti Abu Bakar. Nak ceritanya zalimnya Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi waktu tu, walaupun Islam, ya, tapi seolah-olah sudah kembali kepada zaman jahiliyah. Asabiyah menebal, ya. Orang-orang Arab dan Ajam dibezakan. Orang-orang Ajam tak mungkin menduduki pejabat ataupun kedudukan yang penting dalam kerajaan. Kalau mereka nak diiktiraf, mereka kena ada maula, ya. Kena ada orang yang promote, kena ada orang yang melindung. Dah balik kepada zaman jahiliyah. Jadi pada ketika itu Muhammad bin Qasim ni dia berperang dekat India. Orang-orang India tak boleh menerima, ya. Sebab tidak ada contoh yang baik. Jahir namanya, siapa ni, panglima India ni. Tetapi selepas Umar bin Abdul Aziz, ya,
dia menggantikan Abdul Malik bin Marwan ni. Ini boleh cek siapa yang sebelum Umar bin Abdul Aziz. Mereka masuk Islam. Orang yang menentang Muhammad bin Abdul Qasim ni masuk Islam. Kenapa? Kerana Umar bin Abdul Aziz telah menyeru mereka kepada Islam dengan yang pertama, kamu masuk Islam, kewajipan dan juga hak kamu dijamin di dalam Islam. Maknanya tidak lebih, tidak kurang. Yang kedua, kamu mempunyai wewenangan untuk mentadbir dan memerintah daerah kamu sendiri. Maknanya orang Arab tak akan ambil alih. Orang Arab tak akan ambil alih. Mereka dihormati, hak mereka dipertahankan. Tidak ada perbezaan antara Ajam dan Arab. Dan itu mereka Islam. Dan tahu apa yang berlaku pada Muhammad ibn Qasim. Muhammad ibn Qasim ni atas satu kesalahan yang dia buat, dia dikurung dalam sebuah patung lembu yang dibuat daripada besi dan dibakar patung tu. Bacalah kisah ni disebut dalam Futuh Al-Buldan yang ditulis oleh Al-Baladuri. Ini kitab-kitab klasik. Kalau dalam bahasa Arab saya pun tak boleh baca, tapi sudah diterjemahkan. Saya jumpa buku ni dekat mana? Masa saya belajar dekat US dulu. Begitu mereka simpan koleksi-koleksi yang sangat berharga ni, sehingga kita dapat manfaat ni, kita boleh mentelaah. Jadi itulah kelebihan Umar bin Abdul Aziz. Nak tanya Aki Afiq. Okey. Berapa lama sesi kita ni? Itu yang saya agak begitu juga kan. Cuma saya nak beritahu dekat sini. Saya nak nak bahagian penutup ni saya nak sebut beberapa perkara lagi sebelum kita dalam 10 minit lagi lah Nah, pada tahun ada seorang pengembara daripada China. Dia nak cerita tentang Palembang. Bagaimana Sri Indira Varmani boleh masuk Islam sedangkan Palembang ini adalah pusat agama Hindu. Ada seorang pengembara yang bernama Ai Sing ataupun Yi Jing. Dia ni datang ke Palembang. Dia belayar daripada Guangdong tu, dia pergi ke Palembang. Dan dia seorang pendeta ataupun seorang scholar dalam agama Buddha. Okay, nak menunjukkan betapa detailnya catatan Cina ni. Dia kata, aku belayar daripada Guangdong sampai ke Palembang menaiki kapal Arab. Lihat, bila dia tulis dengan detail macam ni, ini satu pengajaran kita lah. Bila kita nak buat catatan, buatlah dengan detail. Dan dia akan membantu orang lain untuk mendapatkan maklumat yang gambaran yang menyeluruh. Sebab waktu tu kalau tahun 670 Masihi. Peristiwa ni berlaku pada tahun 670 Masihi. Sri Indira Varman tadi masuk Islam 717. Waktu tu adalah zaman pemerintahan dinasti Tang. Dinasti Tang ni dia tak benarkan private enterprise. Jadi tidak ada kapal-kapal persendirian yang berlayar. Sebab tu dia terpaksa menggunakan kapal Arab. Itu menunjukkan bahawa kapal-kapal ataupun orang Arab ni memang berulang-alik daripada Guangdong sampai ke Hijaz. Dia kata, aku pergi ke Palembang dan dekat sana ada 1000 Sami Buddha, ramai. Palembang ini adalah pusat agama Buddha. Kenapa dia pergi Palembang? Sebab siapa-siapa yang nak belajar agama Buddha, nak jadi scholar, dia kena pergi Universiti Nalanda. Nalanda ni dekat Gujarat. Nak jadi scholar. Tapi sebelum pergi Universiti Nalanda ni, dia pergi Palembang dulu. Palembang ni macam pusat matrikulasi untuk menguasai asas-asas agama Buddha dan juga bahasa Sanskrit. Yang menjadi bahasa pengantar agama Buddha pada waktu itu. Dia duduk dekat Palembang 10 tahun. Dan Palembang pada waktu itu adalah merupakan tumpuan Sami-Sami terkemuka termasuklah Atisha daripada Tibet datang ke Palembang. Nak cerita kepada ikhwan dan akhwat. Palembang yang akhirnya raja dia masuk Islam tu
adalah sebuah pusat agama Buddha. Ya. Tapi disebabkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi. Itu adalah buah ataupun penutupnya. Sedangkan environment tu telah disediakan oleh pedagang Muslim dan juga pendakwah yang datang sebelumnya. Pada tahun 671, tadi saya beritahu Aising sampai ke Palembang 671. 674 berlaku satu kekacauan di Guangdong. Ya, yang menyebabkan orang-orang tempatan menyerang orang-orang asing. Kita tak tahu apa punca masalah, tapi kekacauan yang menyebabkan 200,000 umat Islam, 200,000 bukan sikit-sikit, keluar daripada Guangdong. Mereka tuju mana? Mereka tuju Brunei, Champa, iaitu Vietnam pada hari ini, Kedah, Palembang. Ribuan. Dan pada zaman itulah orang-orang Islam dilantik oleh kerajaan Sriwijaya ni menjadi wakil-wakil emissary, menjadi ahli-ahli diplomat, disebabkan oleh pengaruh mereka, pembawaan mereka, akhlak mereka, kebudayaan mereka, dan of course ini akan memberikan mereka suatu empowerment untuk mencorakkan ataupun menyediakan satu platform yang cukup baik sehingga apabila lahirnya Umar Abdul Aziz jadi khalifah, dia mencetuskan suatu impetus untuk raja-raja ni tertarik kepada Islam dan akhirnya masuk Islam. Ya. Saya nak jawab siapakah tulis surat yang pertama yang tadi, tak jawab lagi kan. Kemungkinan yang menulis surat yang pertama ini tadi adalah Lokita Varman, iaitu ayah ataupun datuk kepada Sri Indra Varman ni yang tulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya rasa cukup, cukup pada malam ni. Sebab kalau saya lanjutkan lagi mungkin interest tu semakin menurun dan juga faktanya semakin berkembang. Jadi ada kesempatan yang lain kita akan bergerak ke Kedah pula selepas ni. Satu proses perkembangan Islam yang juga menarik. Tapi saya tak mau sebut sekarang lah. Ada kesempatan lagi kita boleh susun pada another opportunity, insyaAllah. Tidak dalam masa yang terdekat, mungkin dalam 2 minggu lagi. Tapi saya akan memberikan kuliah esok untuk ikhwah di Negeri Sembilan, mungkin boleh mengikutinya. Itu merupakan siri kedua. Siri yang pertama ni saya dah sampaikan kepada komuniti, kepada ikhwah-ikhwah di Negeri Sembilan, dan pada malam esok saya akan bercakap tentang sambungannya, iaitu Kedah, Terengganu dan Kelantan, insyaAllah. Kita akan bergerak ke utara pula selepas daripada Palembang. Jadi itu sajalah penyampaian pada malam ini. Mudah-mudahan ianya terus mencetuskan minat dan mampu untuk menunjukkan kepada kita bahawa sejarah dakwah ini penting. Kita hanya baru menyentuh sebahagian kecil saja, kita belum menerka lebih jauh lagi. Kita belum pergi Sulu lagi, belum pergi Mindanao lagi, belum pergi Aceh lagi. Kita cuma sebut satu peristiwa yang saya rasa cukup penting, iaitu kalaulah kita boleh contohi Umar bin Abdul Aziz, maka Islam akan berkembang. Islam akan berkembang sebab Islam ini hujahnya adalah akhlak, lisanul hal, bahasa perbuatan. Ini disebut oleh Pak Nasir, bahasa perbuatan, mawaddah fil qurba, jabatan hati, kemudian kaulan layyinan, bahasa yang baik. Itu semua diulas oleh Pak Nasir. Inilah modal-modal dakwah. Jadi kenapa dakwah dekat Malaysia ni tepu? Sebab apa? Sebab ada jawapannya sudah ada pada kita. Antara kita dengan pendekatan dakwah Umar bin Abdul Aziz macam langit dengan bumi. Bukan langit dengan bumi, dia macam langit dengan bumi dengan dasar bumi sampai 7 petala langit. Itulah beza. Sebab itulah kita tekankan, kita tekankan janganlah tunggang agama ni. Janganlah gunakan Islam ni sebagai senjata bagi orang Melayu untuk memusuhi orang lain. Macam mana orang tertarik kepada Islam?
pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Tapi orang melihat Islam ni kontradik, apa yang kita cakap kontradik dengan apa yang kita buat. Ya. Ada two set of laws. Ya. Untuk orang biasa, hukum. Untuk orang yang ada kedudukan, lepas. Macam mana? Kan? Jawapannya daripada kita. Kan? Inilah saya nak tutup lah sebelum kita buka pada soal jawab. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah pada jalan agama Tuhan ya, dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan sekiranya kamu berbahas wajadilhum, berjidal dengan mereka, berbalas hujah dengan mereka, lakukanlah dengan cara yang lebih baik. Kita sedia maklum nak menyuruh ni dengan baik itu mudah. Tapi bila dah berbaja balas hujah, biasanya jadi panas. And yet, ya, Allah Ta'ala ingatkan, jidal lah. Ya. Berbalas hujah lah dengan cara lebih baik daripada kita menyeru tadi. Jadi this is a challenge. Ya. Biasanya bila kita berbalas hujah, darah kita naik. Kan? Darah kita naik. Tapi, by keeping cool, ya, dan meletakkan dakwah itu sebagai sasaran besarnya, dan bukan peribadi kita, orang menyerang peribadi kita tak apa. Ya. Jangan orang serang Islam. Orang serang Islam pun kita kena anggap dia tak faham Islam. Ya. Dan kita terangkan dengan baik, begini. Wallahu a'lam bishawab. Sebab itulah pentingnya sejarah. Ya. Janganlah anggap sejarah ni suatu narasi yang jumud, beku, tersimpan dalam dalam lipatan sejarah. Tak ada apa, tak relevan, tak ada bearing kepada jangan silaplah kalau kita beranggapan begitu. Apapun profession kita, anda seorang medical doctor, seorang accountant, seorang engineer, seorang businessman, sekurang-kurangnya boleh menguasai sejarah kita walaupun pada tahap yang paling asas. Kadang-kadang saya suruh susun era pun kadang kita tak mampu. Daripada Sriwijaya, kemudian diikuti oleh jatuh Sriwijaya disambut oleh Majapahit, jatuh Majapahit disambut oleh Melaka, jatuh Melaka disambut oleh Aceh, jatuh Aceh disambut oleh Banten. Mampu tak kita susun tu kronologi tu? Ini kadang-kadang bila orang tanya digabungkan Sriwijaya dengan Majapahit tu. Sedangkan Sriwijaya kurun ke-7 sampai ke-12. Majapahit 12 sampai 14. Antara Majapahit dengan Sriwijaya itu macam-macam kerajaan, Mataram, Singhosari, Sailendra, ya, Kalingga, ya, Mataram kuno, kemudian ada Mataram Islam. Ini kekayaan sejarah. Malang dah kalau kita tidak mempedulikannya ataupun kita merasakan it's not relevant. Sedangkan kita nak berdakwah kat sini. Kita nak berdakwah dengan masyarakat yang dengan latar belakang sejarahnya, latar belakang kebudayaannya, ya, dengan suku etnik yang 250 ni disatukan atas satu denomination, iaitu Islam, yang menjadikan kita ni rumpun Melayu. Kerana apa? Kerana kita Islam, yang menggabungkan Jawa, Aceh, Batak, Mandailing, Sunda, Melayu, Moro, semua tu kerana apa? Kerana Islam. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jangan minta maaf kalau ada yang terasa hati, ya. Tapi saya merasa umur saya dekat 60 dah. Entah berapa lama lagi saya hidup, tapi saya belum mampu lagi untuk merekrut seorang yang boleh bawa isu sejarah ni, terutama dalam dakwah kita lah, ya. Saya harap ada pengganti. Sebab tu saya betul-betul lumur nak menghabiskan buku ni sebelum saya tutup mata. Kurang-kurangnya ada rujukan untuk ikhwan dan akhwat sebelum saya berpindah, ya, ke kampung abadi, insya-Allah. Tolong doakan. Ya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, ada nota ni daripada Uti Zarina Azhari. Dia senaraikan apa ni pengislaman Kedah, Kuala Berang, Samudra Pasir. Ini kemudian kita tak masuk lagi tu. Ha, kita tak masuk lagi. Itu bab lain kali ya. Yang kita sentuh ni lebih awal lagi ya. Wallahu alam. Silakan. Hmm. Daripada sekolah lagi, sekolah rendah lagi. Sekolah rendah lagi. Ya, buku yang anda terbitkan itu, Risalah Islam di Nusantara itu produk daripada 30 tahun lebih. Menulis, membaca, kemudian mengadakan field trip menemui tokoh-tokoh, mengadakan wawancara. Itu sebahagian daripadanya anda menjadi salah seorang daripada penulis entry ensiklopedia sejarah dan kebudayaan Melayu yang diterbitkan oleh DPP pada tahun 1993, dan anda banyak cover sejarah Negeri Sembilan dekat situ. Memang masuk kampung lah. Masuk kampung jumpa tokoh-tokoh untuk membanding. Kemudian bila kita bercakap tentang sejarah ni, yang pertamanya jangan kita main cakap je. Kita main cakap je. Sekarang ni sumber yang paling bahaya sekali adalah Facebook. Siapa pun tulis, tak ada rujukan, tak ada pertanggungjawaban. Sebab tu yang pertama, dia sejarah ni macam sains juga. Orang ambil engineering, orang ambil physics, orang ambil zoology ke apa pun. It must be corroborated. It must be based on research. Dan mesti disampaikan dalam seminar, and it's being challenged. Mesti ada rujukan. That's why buku yang anda tulis, setiap satu dalam 300 rujukan. Ini bukan sembarangan rujukan, journals, conference paper, rujukan tokoh-tokoh sejarah, sarjana-sarjana sejarah. Ni ada satu soalan ni, satu soalan, bolehkah kita percaya sumber sejarah yang ditulis oleh pakar sejarah? Dah namanya pakar, percayalah. Pakar, kan? Profesor sejarah tu kenalah percaya, kan? Sebab apa? Dia buat empirical study. Dia bentangkan dapatan-dapatan dia dalam seminar, dalam conference. Yang kita tak boleh percaya ni, yang orang tulis, entah siapa-siapa tulis dalam Facebook, kan? Contohnya Negeri Sembilan tu asalnya daripada 9 sahabat. La ilaha illallah. Daripada mana datang? Daripada mana datang? Dia kata Jelebu tu nama seorang sahabat, namanya Jalbu. Astaghfirullahalazim. Sebab kawan tu pakai serban, semua orang percaya. Kan? Sebar macam tu. Letih anda menjawabnya, kan? Jelebu tu berasal dia ada nama orang asli yang karam dekat sungai apa? Dekat sungai Teriang, kat Jelebu. Itu asal nama Jelebu. Macam mana dia boleh kata Jelebu tu nama sahabat? Kan? Astaghfirullahalazim, kan? Jadi macam jadi macam mana? Jadi itulah kita tengok kan daripada mana sumber sejarah. Macam bidang-bidang lain juga, kita ada reference dia. Kita ada tokoh-tokoh sejarah macam Hamka, kita ada Dalian Nur, kita ada Profesor Mansur Surya Negara. Ini semua orang-orang yang ada credentials. Baca tulisan Profesor Syed Naqib Muhammad, Profesor Ahmad Adam. Walaupun kadang-kadang dia dengan profesor sejarah yang lain, kadang-kadang ada percanggahan pendapat, tak apalah. Percanggahan pendapat tu di-challenge dalam ruang lingkup ilmiah. Ini tulis entah apa-apa, kan. So
cuma masalahnya dekat sini kadang-kadang dipengaruhi oleh pandangan-pandangan politik tertentu. Yang itu sedikit cacat lah, ya. Dia seorang profesor sejarah, tapi sebab dia menyokong gagasan-gagasan tertentu, dia jadi tak objektif. Itu itu kita kena question sikit lah, ya. Tapi dari sudut ilmiahnya, dia punya journals dia, itu boleh dipercayai sebab memang dia berdasarkan pada rujukan empirical study, ya. Dan yang istimewanya tentang Hamka ni, apa sarjana-sarjana sejarah menulis tentang Hamka. Dia kata bezanya Hamka ni dengan sarjana sejarah yang lain, sarjana sejarah ni dia mengkaji di dalam bilik-bilik penelitian dia. Adapun Hamka, dia mengkaji sejarah, di masa yang sama dia terjun ke dalam medan mencipta sejarah. Sebab itu Ana sarankan ikhwan dan akhwat bacalah. Banyak daripada tulisan-tulisan Hamka ni selain daripada kitab falsafah, tasawuf moden, kemudian lembaga budi bohong di dunia, banyak lagi, ya. Kemudian dia menulis tentang roman, novel, merantau ke Delhi, Tuan Direktor, tenggelamnya kapal Van der Wijk, di bawah lindungan Kaabah, kan, banyak kan, di lembah kehidupan, banyak lagi. Tapi dia juga adalah seorang penulis sejarah umat Islam, 4 jilid, ya. Dia menulis tentang Minangkabau, pertentangan adat dan Islam, ya. Banyak lagi, ya. So itulah kelebihan dia. Bahkan disebabkan penguasaan sejarah dia yang baiklah, maka dia dijemput oleh Universiti Al-Azhar dan diberikan gelaran Profesor Honoris Causa, maknanya profesor kehormat. Kajian dia tentang Syekh Muhammad Abduh, ya? Muhammad Abduh di Mesir, The Reformer of Egypt. Jadi itu kelebihan dia, walaupun dia sekolah setakat darjah berapa, ya? Darjah 2 ke apa. Di satu contoh lah yang patut mengujakan kita lah, ya. Ada beberapa soalan? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Rahir daripada Teluk Intan, Prof. Siapa? Rahir daripada Teluk Intan. Baik, silakan. Prof nak tanya berkenaan dengan bila nak tengok Prof punya footnote dalam pajak Islam Nusantara ni. Anda terpandang satu section berkenaan dengan bahasa Sanskrit, kan. Mungkinkah salah satu faktor yang menyebabkan kita tak nak ambil enteng tentang sejarah ni sebab kebanyakan sumber-sumber tu dia tulis dalam bahasa Sanskrit. So dia menyebabkan kita lost the gap. Kita pun tak ada bahasa Sanskrit dalam mata pelajaran kita, kan. Tapi kebanyakan tulisan-tulisan sejarah ni memang kaya. Even hatta dalam kursus sejarah yang bagi tahu tu pun memang kaya dengan bahasa Sanskrit, kan. Ada sebab bila Prof tadi cakap tentang Dr. Ahmad Adam, kan. Dia salah seorang yang boleh berbahasa dan faham bahasa Sanskrit betul. Dan dia memang menerangkan tentang betapa pentingnya bahasa Sanskrit adalah kita menelusuri sejarah, terutamanya Nusantara lah, kan. Sebab Nusantara tu lebih besar daripada Malaysia, kan. Dan itulah salah satu kepentingan bahasa Sanskrit. Dan keduanya, macam mana kita boleh fill in the gap of that particular information, ataupun ialah untuk belajar bahasa Arab pun kita belum mahir, ini kan pula bahasa Sanskrit, kan. So boleh bagi cadangan tak? Kita tak perlu belajar bahasa Sanskrit. Apa keperluan kita belajar bahasa Sanskrit? Ada pakar-pakarnya. Dr. Nik Safiah Karim, Profesor Ahmad Adam, kita serahkan kepada pakar. Dan kita bacalah hasil penelitian mereka. Ada seorang anak muda nama Fadrul Idwan, sekarang ni buat master dekat UIE. Dia kuasai bahasa Sanskrit yang baik. Sebab apa? Sebab dia nak kaji tentang Sriwijaya. Jadi anda tak seru antum belajar bahasa Sanskrit, it's a waste of time. Belajar bahasa Arab lah. Apa belajar bahasa Sanskrit, ya? Dan bahasa Sanskrit ni penting sebab sebagian besar daripada perbedaan kata kita ni adalah datang daripada bahasa Sanskrit, ya. Bumi, surga, neraka, itu semua bahasa Sanskrit. Tapi bila datang Islam,
diperkasakan bahasa kita ni dengan kalimah-kalimah rabbani. Contohnya takwa kan, kemudian tawakal, itu semua bahasa Arab yang tak mungkin ada di dalam konsep-konsep bahasa Sanskrit. Contohnya macam apa, hub hiba, yang akhirnya jadi hiba. Hub ni apa? Hub ni sayang kan, sayang. Bila kita kehilangan seorang, kita aku hiba kehilangan ibu ataupun suami ataupun anak. Hiba kan, kita tak kata aku hiba lah sebab hilang kereta, kata hiba kan, betul tak? Jadi tak tahu sama ada menjawab atau tidak. Kita tak perlu belajar bahasa Sanskrit, cuma kita boleh rujuk macam contohnya Profesor Nick Safiah Karim, dia seorang profesor ulung. Dialah yang antara lain transkrip, membaca transkrip prasasti Kedukan Bukit dekat Sriwijaya tu yang cukup penting. Kemudian kalau kita tengok batu bersurat campur aduk, Mandalika, kemudian apa lagi, Dewata Mulia Raya. Allah SWT tu disebut sebagai Dewata Mulia Raya. Maksudnya di peringkat awal lagi, peringkat awal lagi Islam tu sudah dilaksanakan dalam bentuk hukum hakam, masih menggunakan kalimah-kalimah Sanskrit. Jadi we don't need to fill the gap because we have the specialist yang boleh boleh menerangkan kepada kita tentang prasasti atau inskripsi lama yang berdasarkan kepada bahasa Sanskrit ini. Wallahu a'lam. Saya Fatin Ghazali. Saya ikuti penulisan oleh Puan Carolina Wan Hassan. Beliau mengkaji puak Baduy dalam satu-satunya puak Nusantara yang masih amalkan kehidupan tradisional yang alami. Betul-betul. Menurutnya puak Baduy dalam beragama Sunda Islam, di mana mereka berpegang kepada akidah Nabi Adam, yakni Tuhan itu Esa, berkhatan, tidak makan khinzir dan bulan puasa, tidak boleh berzina. Apa pendapat pula, adakah sebenarnya agama Samawi telah bertapak lama sejak Nabi Adam di Nusantara menjadi penyebab mudah terima Islam kemudiannya? Jika maklum kajian dari Profesor di UKM memang DNA okey. Sebenarnya DNA yang tertua di dunia ni sudah pun disanggah oleh Center of Genomic Study. Bila kita cakap DNA ni, there should not be any old DNA. Kita tak boleh kata orang Melayu punya DNA paling tua, orang Cina punya DNA lebih muda. Ini semua ada agenda politik lain. Actually Profesor Oppenheimer tu pun dia dispute kajian-kajian ni. Because kalau nak ikutkan, in those thousands of years ago, bila manusia ni bermula dengan satu bibit, dia tak mungkin wujudnya ni DNA Melayu, ni DNA Cina. Tak mungkin. Ini pada saya syarat dengan agenda-agenda politik sempit lah. I don't buy this lah. Nabi Adam AS pun kalau ikutnya baru 1000 tahun yang lalu kan. Civilization started about 8,000 years ago. Agriculture started about 8,000 years ago, 8,000 to 10,000 years ago. Jadi I don't buy this DNA Melayu, DNA siapa yang lebih tua dan sebagainya. Kan? Ini semua ada agenda untuk mengangkat orang Melayu lebih daripada kewajaran. Tentang memang Allah Ta'ala utus. Ayat tu saya tak ingat tadi, saya nak bacakan tadi. Pada setiap umat ini diturunkan seorang yang menyeru kepada Allah, jauhilah tagut. Itu ayat dia. Siapa boleh ingat ayat tu? Mana bagi setiap kaum. Sebab itu bilangan Nabi sebenarnya tak ada siapa yang tahu. Ada yang kata sampai 330,000. Dan buktinya bila dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, 300,000 lebih Nabi berdiri di belakang Rasulullah SAW dalam perkarangan Masjid Al-Aqsa. Nabi-Nabi pernah diutus. Bilangannya sebenarnya wallahu alam. Yang kita wajib tahu 25 saja. Namanya kita tahu, kita kena wajib tahu namanya by name 25.
Adapun bilangan yang sebenar, wallahu alam, kalau menurut peristiwa Isra dan Mi'raj itu 300,000 lebih, hampir penuh perkarangan Masjid Al-Aqsa, dan mereka diutus kepada setiap kaum. Ya, yang kita tak tahu, dan yang kita tahunya, apabila berlalunya masa, maka berlakulah penyelewengan. Inilah yang berlaku kepada kaum yang mana Nabi Idris diutus kepada mereka, dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti Nabi Hud alaihissalam, semuanya berlaku penyelewengan. Ya. Jadi tak mustahil lah kalau nenek moyang mereka memang terdedah kepada ajaran tauhid. Seperti yang saya katakan tadi, perkataan dalam bahasa Melayu Tuhaan yang paling tua tak ada permulaan. Konsep tu dapat daripada mana? Yang pertama, memanglah disampaikan melalui wahyu. Yang keduanya, memang manusia ni ketika lahir ke atas bumi memang sudah dibekalkan dengan fitrah beriman dengan Tuhan Yang Esa. Tapi setelah berlalunya masa, pengalaman hidup menyebabkan mereka sedikit demi sedikit menyeleweng. Dan Nabi-Nabi yang diutus dibuatnya dalam bentuk imej, dalam bentuk patung, dan kemudian mereka sembah. Ya? Saya tengok ini daripada Mizi, saya tengok bahan-bahan sejarah diperolehi dari negara luar seperti mana yang Prof menyatakan tadi adalah menjadi kepayahan kepada pakar sejarah untuk membeli bahan-bahan tersebut. Soalannya, bagaimana pakar-pakar ini menjejaki bahan tersebut dan mendapat sokongan daripada kerajaan. Okey, ini kena buat PhD lah. Ya? Orang yang buat PhD ni, dia boleh pergi ke Leiden University, ke Cambridge, Oxford, boleh pergi ke Lisbon, boleh tengok arsip. Bukan sebarang orang boleh pergi. Ya? Of course lah, makna bahan-bahan tu memang diambil daripada negara kita. Dan kalau kita nak repossess, kita nak ambil, acquire semula, bahan-bahan tu memang mahal. Tapi bagi sarjana, memang mereka ada akses. Ya? Mereka akan buat satu kajian. Dan bahan-bahan itu ada dekat universiti di barat. Leiden, especially Leiden, Belanda. Ya? Bahkan kalau kita pergi Aceh, dekat Tanah Abir, ada satu perpustakaan tertua dekat Aceh. Sebahagian daripada buku-buku tu mereka ambil semula daripada Belanda. Setelah mereka bandingkan kertas yang digunakan untuk cetak yang ada dalam simpanan Aceh dengan yang ada di Leiden sana. Dan mereka itu acquire. Ataupun sekurang-kurangnya ada rujukan. Manuskrip ini sebahagiannya ada di dan sarjana boleh akses. Ya. Jadi bagi orang awam macam kita memanglah payah. Kan? Memanglah payah because it is costly and you need the necessary permission, the necessary papers. Ya. Namun mengatakan mereka menyembunyikan sejarah kita itu tak tepat lah. Ini saya pun kadang-kadang rimas bila kata sejarah kita disembunyikan. Siapa yang sembunyikan sejarah kita? Siapa? Kan? Kota Melaka tu sebenarnya dibuat daripada batu. Orang-orang barat sembunyikan Kota Melaka tu dibuat daripada kayu. Siapa yang sembunyikan? Kita je yang tak tahu. Kita tak membaca. Ya? Portugis dokumen yang Melaka Syarat mengatakan masjid tu batu. Istana tu asasnya batu. Granat je ditanam begitu dalam. Bacalah. Semua tu saya dah catat dalam dalam Fajar Islam di Nusantara dan juga risalah risalah Nusantara. Ada 4 siri setakat ni. Mendapat sokongan daripada kerajaan itulah mahal lah. Memang mahal. Jadi tapi kalau you register as a PhD student, buat PhD dekat mana-mana universiti dekat Europe especially, even dekat sini pun kalau nak buat kajian tentang aspek manuskrip tertentu, boleh you can contact them and gain access. Daripada Paris terbaca satu sumber di mana bangsa Melayu telah ditolak oleh gerakan dari utara ke selatan sehingga ke akhir bertahan di kerajaan Kedah tu. Saya tak tahu tentang ni. Kalau ada maklumat macam ni silakan reference-nya. That's why we want to claim anything, you must make sure you have the reference and corroborated. Bukan satu reference saja. Mesti ada cross reference. Ya. Okay. Kemudian Zuhairi Karim, kenapa masih ada fakta tak tepat dalam buku sejarah? Apa yang tak tepatnya? Kemukakan, jangan buat statement macam tu je. Apa fakta yang tak tepat? Fakta mungkin betul, tapi tafsiran pelbagai. Itu je. Ya. Itu je. Ya. Dan kita of course sebagai seorang Muslim, kita perlulah melihatnya dalam konteks yang sederhana. Apa maksud sederhana ni? Maksudnya ialah jangan kita belajar sejarah ni untuk mengangkat
mengangkat satu konsep melebihi kewajaran, cuba untuk menutup episod-episod sejarah yang penting. Contohnya macam Jepun, dialah antara pemain utama dalam Perang Dunia Kedua, tapi beberapa tahun yang lalu, sehingga beberapa tahun yang lalu, Perang Dunia Kedua itu hanya disebut sebagai nota kaki saja. Sekarang ni lah barulah dihantar anak-anak sekolah pergi ke pulau-pulau yang merata. Ada 1 juta tentera Jepun yang mayatnya masih belum diperoleh, didapatkan semula over the Pacific. 1 million at least. Jadi sekarang ni dia nak didik anak-anak generasi hari ni, dihantar ke Saipan, dihantar ke Okinawa, dihantar ke Guam, dihantar ke Midway Island untuk gali tulang-tulang askar Jepun ni dan memberikan kesedaran bahawa war is futile. Peperangan adalah sesuatu yang merugikan. Tapi sebelum tu mereka menafikannya. Mereka nafikan mereka melakukan the rape of Nanjing, mereka menafikan employ comfort girls daripada Korea, mereka menafikannya. Mereka menafikan ribuan yang terbunuh. Orang Melayu yang pergi bina jambatan kereta api maut dekat Thailand tu lebih kurang 30,000 orang. Itu daripada Melaya je, daripada Filipin, daripada berapa ribu orang Jawa yang dikerah untuk bina fortress dekat Sabang, dekat Aceh, Pulau Sabang. Pergilah Sabang tu, island of 1,000 fortress, berselirat kubu-kubu Jepun. Dia guna hamba-hamba orang Jawa. Sebab kita pergi tu memang kita mendoakan kesejahteraan para syuhada. Kemudian Profesor Ahmad Adam Hang Tuah. Ini antara polemik yang dibangkitkan lah, tentang identiti Hang Tuah tu. Dia sebenarnya daripada bacaan dia Hang Tuah. Tuah maksudnya tua. Antara pengkaji sejarah daripada Khairul Absa, antara pengkaji sejarah tersohor adalah Buya Hamka. Adakah dia juga boleh jadi rujukan utama sejarah Nusantara? Dia adalah antara yang pertamanya. Dia adalah yang pertamanya. Pada tahun 1963, satu seminar telah diadakan di Medan untuk membuat satu resolusi di manakah tempat pertamanya Islam sampai ke Nusantara. Dan dia letakkan Pasai Samudra. Itu dibuat dalam satu konferensi. Satu konferensi yang melibatkan semua pakar-pakar sejarah, dan Hamka yang sebagai seorang yang bukan pakar sejarah secara training, dia membentangkan dapatan dia dan diterima sebagai resolusi seminar. Itu hebatnya. Dia memang rujukan utama sampai hari ini, walaupun dia bukan seorang profesor sejarah, tetapi bacalah tulisan-tulisan dia. Satu buku yang saya sarankan, Dari Perbendarahan Lama, di mana diceritakan secara detail bagaimana Aceh menyerang Portugis dekat Melaka 1629. Pergilah dekat Kampung Ketek, Syamsuddin As-Sumatrani Qadi Qadi Besar Aceh, syahid dekat situ. Kemudian dekat Bukit Cina pun ada beberapa kubur Panglima Aceh yang dikebumikan dekat sana. Kemudian kisah Raja Haji syahid di Teluk Ketapang, kemudian peristiwa ayah berperang dengan anak dekat Banten, diceritakan dengan penuh detail. Dan inilah menguja saya untuk pergi ke tempat ni dan bawa rombongan and study history on site. This is the most effective means of acquiring history, historical awareness. Soalan daripada Paris Effendi, minta pandangan tentang sejarah barat yang mengatakan Melayu berasal daripada Hunan. Bukan daripada Hunan. Kita ada satu kelompok Melayu dekat Champa, orang-orang Melayu Cham. Dan Champa ni pernah dikuasai oleh Hunan, selepas itu dikuasai oleh Dai Viet ataupun Vietnam pada hari ini. Berasal itu, maknanya kita ada beberapa tempat lah, macam dekat Seri Tengkera tu pun, Sriwijaya tu pun Melayu juga. Itu berasal daripada Bukit Seguntang, Palembang. Zuhairi Karim ada mengatakan Tun Sri Lanang menulis sejarah orang Melayu secara tak tepat. Ini satu fitnah. Satu fitnah yang tersebar. Tun Sri Lanang ni dia lahir selepas Portugis 1546. Dia kata Tun Sri Lanang ni menjadi tali barut kepada Portugis, menceritakan sesuatu yang tak tepat. Ini dah disanggah oleh profesor sejarah dekat UKM. Perpustakaan Tun Sri Lanang tu kan,
besarnya sumbangan dia. Dia dilantik sebagai ulama dekat Samalangga. Dia dibawa oleh Aceh ketika Johor berkhianat. Dia dibawa oleh Iskandar Muda Mahkota Alam, dibawa ke Aceh dan dirajakan di Samalangga dan menjadi ulama dekat sana. Tolonglah jangan sebarkan cerita-cerita bohong tentang Tun Sri. Sekarang ni Zakbar pun dikutuk oleh orang. Diberikan gelaran-gelaran yang sangat menjijikkan. Besok jawablah dekat akhirat. Sesi ini ada rakaman insya-Allah. Apa kaitan tamadun Cina dengan Islam di Mekah dan Madinah? Adakah? Ya, itu yang saya katakan. Hubungan antara Hijaz dengan tanah besar Cina ni memang sudah terakam sejak beberapa kurun yang lalu, sejak zaman dinasti Liang, dinasti Tang yang paling jelas kerana ribuan jilid yang menulis tentang sejarah dalam dinasti Tang ni, banyak menulis tentang hubungan di antara tanah Arab dan Cina, bahkan Nusantara sekali. Saya nak tanya Khalid Malik, saya nak tanya berkenaan bahan atau sumber bacaan yang saya boleh rujuk. Saya minat sejarah tapi saya tidak ada sumber yang boleh dipercayai. Sekarang saya hanya baca novel Abdul Latif. Novel Abdul Latif ni banyak yang fantasi lah. Dia macam ni lah. Physics ada pakar dia. Biologi ada pakar dia. Sejarah pun ada pakar dia. Bukanlah maknanya kita ni baca saja daripada siapa-siapa. Kita kena pastikan yang menulis tu adalah pakar-pakar sejarah, profesor-profesor sejarah. Kalau saya menulis, saya bukan pakar sejarah, tapi saya sertakan rujukannya. Dan rujukan tu pula corroborated, maksudnya disokong, ada cross reference. Saya bagi beberapa nama dekat sini. Anda bacalah buku yang ditulis oleh Hamka. Antara buku yang saya sarankan Sejarah Umat Islam, ada 4 jilid. Dan yang kedua Perbendaharaan Lama. Kemudian buku yang ditulis Profesor Mansur Surya Negara. Dia menulis tentang menemukan sejarah. Kemudian Delia Nur yang menulis tentang sejarah Sriwijaya. Kemudian kalau kita nak baca tentang Wali Songo juga ada beberapa penulis. Senang cakap lah, kalau baca buku Fajar Islam di Nusantara itu memang ada 300 rujukan dan boleh jadikan itu sebagai sebagai panduan lah. Buku-buku sejarah yang kita boleh baca. Novel ni is an adoption. Dia kadang-kadang ada tokoh tambah, kadang-kadang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Satu lagi novel yang saya sarankan, novel sejarah yang elok dibaca adalah ditulis oleh Yasin Kamari. Bukan Yasin Kamari, Isa Kamari. Dia menulis tentang Natrah. Contohnya tentang Natrah, novel dia tu bertajuk Torn Between Two Loves, macam mana, antara dua cinta. Kemudian dia menulis juga tentang sejarah bagaimana novel dan bentuk novel yang bagaimana Singapura akhirnya terlepas ke tangan British. Tajuknya Duka Raja Bertahta. Dia pemenang Sirat Award. Itu antara penulis-penulis novel sejarah yang saya sarankan. Bagaimana mencari sumber sejarah, itulah yang saya katakan tadi. Bukannya kita hentam kromo saja, kita bukan ambil mana-mana rujukan saja. Sebenarnya saya kata nak tahu tentang medicine, kena baca buku-buku medicine yang ditulis oleh professors in medicine. Nak tahu tentang fizik, kena baca buku-buku yang ditulis oleh professors tentang fizik. Begitu juga sejarah. Bukan siapa-siapa saja yang kita, kalau dia orang biasa, dia tulis tentang sejarah, dia mesti sertakan rujukannya. What are the references? Supaya apa yang ditulis itu boleh dipertanggungjawabkan. Zarina Azhari, bolehkah kita percaya? Author dah jawab tadi, memanglah kalau dia pakar, memang kita kena percayalah, sebab dia melakukan empirical study. Tapi kadang-kadang teori yang dikemukakan tu kadang-kadang later on ada sanggahan dia. Tapi sanggahan tu sanggahan ilmiah, bukan satu klaim semata-mata. Okey. Bagaimana saya nak dapatkan ke semua buku-buku tulisan? Ada yang dah out of print. Jadi yang tinggalnya Fajar Islam di Nusantara, satulah. Saya sedang menulis dan insya-Allah akan melengkapkannya sebelum akhir tahun ni, janji dengan penerbit. Fajar Islam di Nusantara jilid 2, insya-Allah. Kemudian
kalau nak baca apa lagi kebanyakannya buku-buku Palestin lah. Kemudian risalah jihad di Nusantara itu semuanya sudah habis cetak. Yang saya sempat tulis volume 1, volume 2, volume 5, volume 6, volume 3 dan volume 4 dalam proses Buyung Adil, ya betul, Muhammad Khairul Rahim. Dia menulis sejarah bagi setiap negeri. Sejarah Negeri Sembilan, sejarah Terengganu, sejarah Singapura, sejarah Johor. Dan dia adalah seorang guru cikgu sekolah yang pertama sekali diterbitkan kalau tak silap saya 1970 atau 60-an, 1968 diceritakan dengan detail setiap negeri itu. Dan ini antara bahan-bahan sejarah otentik yang kita boleh baca, walaupun ada beberapa semakan fakta, tapi umumnya buku-buku yang ditulis oleh Cikgu Haji Buyung Adil ni ada satu rujukan yang baik. Bacalah sejarah Terengganu contohnya, dan suplemen dengan buku yang ditulis oleh Misbah Haji Saleh almarhum, sejarah Darul Iman, itu yang terbaiklah kalau tentang Terengganu. Baru nak cakap footnote Fajar Islam macam baca Risalah Usrah. Memanglah kita kena support because kita ni apa yang kita tulis tu kena kredibel, dan kita sendiri bukan seorang penyelidik sejarah. Kita hanya membaca dan melusuri tulisan-tulisan orang yang memang ada ruang, ada kepakaran dan memang ada ada privilege untuk melakukan penyelidikan. Okey, rasanya itu saja soalan-soalan bertulis yang ada soalan. Ya. Okey, knowledge kan, ilmu ni dalam bahasa modernnya sains, dalam bahasa kita ilmu lah, yang mana dia adalah suatu yang ada epistemologinya, ada disiplinnya, kan? Kalau tak dia akan jadi omong-omong lah, omong-omong yang penglipur lara, yang cerita tak boleh dipertanggungjawabkan, kan? Jadi itu yang kita nak didik diri kita dan juga masyarakat, bahawa setiap ilmu tu akan menjuruskan kita kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun, engineering ke, medicine ke, even history ke, it should bring us closer to Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kaedah-kaedah penguasaan ilmu yang betul, yang genuine, bukan dengan tujuan-tujuan yang salah dan menyeleweng.